Bismillah, hai, Assalamualaikum, what's poppin'? Welcome back to my channel, Kim Jab. So guys, sekarang nama segmen kita ni dah berubah lah kepada podcast pengalaman seram. Jadi untuk segmen kali ni ataupun yang first ni, saya nak buat baca kisah seram. Ya, kita akan baca kisah seram yang ditulis dalam blog, Facebook ataupun Instagram atau komen apa-apa sekalipun. Saya akan baca and share dekat awak semua. Jadi sebelum saya mula membaca ni, jangan lupa tekan button like, share and subscribe. Yang mana dah like tu, terima kasih. Semoga anda dimurahkan rezeki dan sihat-sihat selalu. Okay, insyaAllah jom kita mulakan cerita yang pertama. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita yang pertama ni, kita nak cerita tentang dendam roh gadis. Cerita ni saya dapat dekat grup Telegram Seram Mistik. Bekerja sebagai seorang pemandu teksi memang banyak risikonya, terutama jika terpaksa mengambil penumpang pada waktu malam. Akhir-akhir ini, banyak kes-kes jenayah yang melibatkan pemandu teksi, sama ada sebagai mangsa atau pemangsa. Begitulah yang terjadi kepada seorang kawan aku yang bernama Sadiq. Bukan Syed Sadiq Sadiq ke. Dia baru sebulan jadi pemandu teksi, tapi pengalaman yang dilaluinya bukan saja tragis, malah diselubungi misteri. Manakan tidak, teksi yang dipandunya tiba-tiba terbakar sebelum terjunam beberapa belas meter ke dalam gaung di kawasan Bukit Langat. Hari ini Sadiq terlantar di Hospital Ampang Puteri dengan kecederaan parah di seluruh badan. Tubuhnya melecur akibat terbakar. Kecut perut aku melihat keadaan si Sadiq ni. Maksudnya si Sadiq ni, dia accident and mengalami luka yang sangat-sangat kau, orang kata. Memang orang kata kalau dia punya menggelupuk, bukan menggelupuk, melecur dia tu, sampai orang pun dah tak kenal lah. Macam tu lah dia punya teruk tu. Matanya terkelip-kelip memandang aku seakan ingin mengatakan sesuatu. Namun alat bantuan pernafasannya menyerkup mulutnya menghalang komunikasi antara kami. Bahasa tubuhnya tak dapat aku fahami. Di satu sudut, Ibu Sadiq sedang teresak-esak menangis sambil cuba ditenteramkan oleh ayahnya. Dekat sini dia tunjuklah si Sadiq ni langsung tak boleh nak bercakap. Dia bagi bahasa tubuh badan pun macam orang kata apa? Bukan sign, apa benda tu namanya? Bahasa isyarat. Bahasa isyarat pun tak jadi lah orang kata. Manakala Khalil, adik lelaki Sadiq yang berumur 19 tahun, kelihatan murung, merenung jauh keluar tingkap. Aku difahamkan adiknya ada bersama sewaktu kemalangan yang hampir meragut nyawa mereka. Hairannya, dia langsung tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Aku mendekati Khalil untuk mendapatkan maklumat lebih jelas berkenaan kejadian yang berlaku. Khalil pun mula bercerita. Malam itu, Abang Sadiq jemput saya pulang dari kolej macam biasa. Sewaktu dalam perjalanan balik ke Lembah Jaya Selatan, ada seorang perempuan muda menahan teksi Abang Sadiq di sekitar Ampang City. Kulitnya agak gelap kehitaman, pakaiannya nampak kotor, wajahnya terselindung di sebalik tudung lusuh. Dia minta dihantar ke atas Bukit Langat sebab keretanya kehabisan minyak di sana. Tanpa berfikir panjang, Abang Sadiq pun tumpangkan dia. Masa tu, dia masuk dalam teksi dan saya terasa macam ada yang tak kena dengan perempuan tu. Bau dia meloyakan tekak. Macam bau benda hangus pun ada. Tapi saya diamkan diri sahaja. Hujan lebat yang turun sejak petang menjadikan pergerakan kenderaan kurang lancar di samping jalan yang licin dan bengkang-bengkok. Mujur kenderaan tak berapa banyak waktu itu. Suatu ketika, saya mula tercium bau minyak petrol. Saya memandang Abang Sadiq, kemudian menoleh ke arah perempuan itu melalui cermin pandang belakang. Hanya sorot matanya sahaja yang kelihatan. Hati saya mula rasa tak sedap. Kata perempuan itu tanpa ditanya, "Masuk ni dah 2 kali dah kereta Ina kehabisan minyak. Tempat yang sama pula tu."
Kali pertama tu Ina tahan teksi juga untuk beli petrol. Sehantar Ina balik ke kereta, pemandu teksi tu cuba buat benda tak elok pada Ina. Bila Ina melawan, dia mula berkasar. Dia lempang Ina 2 kali, rasa macam nak pengsan. Tak pernah Ina kena lempang sampai macam tu seumur hidup Ina. Lepas tu, kata-kata perempuan itu terhenti. Dia mula menangis teresak-esak. Lepas kena lempang, Ina terlalu lemah dan lemas untuk mempertahankan diri Ina. Langsung tak berdaya, sesak nafas dan rasa macam nak mati. Lepas tu Ina diseret. Sekali lagi Ina diam. Saya makin rasa tak selesa, macam ada sesuatu yang tak kena dengan Ina. Saya cuit peha Abang Sadiq, cuba menyatakan rasa kurang selesa saya dengan cerita Ina. Cerita ni kiranya si Khalil tadi. Khalil tadi ni sedang ceritalah pada member si Sadiq ni. Dia kiranya dia cerita balik apa yang berlaku. Dia jumpa Ina. Ina ni adalah, orang kata, dia nampak lah seorang perempuan, nama dia Ina. Dia tumpangkan lah sebab minyak petrol dia habis. So dia tumpangkan. Bila dia dah tumpangkan, si Ina ni dia share cerita macam-macam lah macam tu. Jom kita sambung. Cuaca gelap dan hujan terus mencurah lebat. Selain kami, tak ada sesiapa yang melalui jalan itu. Ina nampak gelisah. Matanya liar memerhati keluar. Saya turut memerhati keluar. Cuaca gelap dan hujan terus mencurah lebat. Kata Ina, orang yang kacau dia tu kurus, tinggi, berkulit hitam manis, bermisai dan berambut kerinting macam Abang Sadiq. Nak tahu apa berlaku lepas tu? Tanya Ina suatu ketika. Saya dan Abang Sadiq saling berpandangan. Ina dah berhenti menangis. Saya menoleh seimbas dan nampak sorot mata Ina yang tajam sambil tersenyum sinis. Berderau darah saya pada masa itu. Oh, tak sedap mat. Dia tengah cerita-cerita, tiba-tiba, tadi ni menangis ni Ina ni, tiba-tiba dia berhenti menangis. Dia berhenti menangis. Si Sadiq dengan Khalil ni tengok belakang lah. And dia ni tengah tengok selek tau dia orang ni. Tengok dengan mata yang sangat tajam lah orang kata. Tak apalah Ina, kami bersimpati dengan apa yang terjadi pada Ina. Anggaplah semua tu ujian Tuhan. Lambat laun pasti lelaki itu akan ditangkap. Kat mana kereta Ina? Tanya saya sekadar nak menghilangkan debar di dada. Kat sinilah, jawab Ina serta-merta. Abang Sadiq memperlahankan teksi. Namun kami tidak nampak kereta Ina di mana-mana. Kat sinilah, pemandu teksi tu curah petrol pada Ina. Lepas tu, dia nyalakan lighter macam ni. Sambung Ina. Kami terkejut bila menyedari api marak membakar tempat duduk belakang teksi. Saya cepat-cepat melompat keluar. Tapi Abang Sadiq gagal mengawal kereta sehingga terhumpan ke dalam gaung. Api terus marak. Jeritan Ina bergema. Berselang-seli dengan kilat dan petir. Saya pengsan. Sedar-sedar kami dah terlantar kat hospital. Peliknya hanya kami berdua sahaja yang orang jumpa. Jasad Ina gaib macam tu je. Saya dah buat laporan polis malam. Diorang dah pergi siasat kat tempat kejadian. Tapi dari pagi tadi kami dikejutkan dengan berita penemuan mayat rentung tak jauh dari tempat kemalangan dan dipercayai milik seorang perempuan. Hairannya mayat tu mungkin dah seminggu kat situ. Mustahil Ina yang dimaksudkan. Tapi kalau bukan Ina, ke mana Ina yang hilang? Perhatian aku beralih kepada Sadiq. Apabila terdengar dia mengerang sakit, aku menghampirinya. Sadiq merenung aku dengan mata berair. Mulutnya bergerak-gerak. Aku kira Sadiq ingin katakan sesuatu kepada aku. Aku buka penutup plastik yang menyerkup mulut Sadiq. Kemudian aku rapatkan telinga aku ke mulutnya. Dia menarik nafas berat. Aku dah insaf. Panggil polis datang, aku nak serahkan diri. Aku tak nak dia apa-apakan kaum keluarga aku. Sadiq mengerang perlahan di telinga aku. Kemudian dia terus meracau tanpa aku fahami biji butirnya. Aku beristighfar, terkejut dan kesal. Tapi aku tak sampai hati untuk memanggil polis datang. Biarlah Sadiq pulih dahulu.
kemudian terpulanglah kepadanya sama ada ingin menyerah diri atau menunggu undang-undang membongkar segalanya. Jadi cerita dia ni tragis lah orang kata. Menurut daripada kisah dekat sini, dia kata cerita ni adalah kisah benar, tapi saya pun tak pasti. Tapi tragis lah. Dia kiranya seorang pemandu teksi ni tadi, dia ni telah kononnya nak tolong si Ina tu. Tapi bila dia dah bawa Ina tu, dia buat bukan-bukan lah. Kiranya tak settle lah. Lepas tu bila dia dah buat bukan-bukan, dia lempang Ina tu sampai pengsan. And bila dia dah lempang semua, dia bakar pula mayat si Ina tu. And lepas dia bakar mayat si Ina tu datang nak kacau dia balik lah. Tapi masa tu dia ni tengah bawa adik dia iaitu Khalil. Ada sekali dalam kereta tu, and Ina tu cerita balik apa yang Sadiq tu dah buat pada dia. And dia macam balas dendam balik, dia bakar kereta tu. Tapi yang terkena daripada bakaran si hantu tu hanyalah Sadiq seorang. Maksudnya si Khalil tu tak ada apa-apa efek pun. Dia memang nak attack si Sadiq tu je lah. So cerita ni macam, kalau kita nak buat kerja ke apa, buatlah betul-betul. Janganlah orang kata buat benda pelik pula dalam kerja kita. Kalau kerja kita tu buat tu je, jangan nak pelik-pelik sangat lah. So hari ni saya share ataupun saya baca kisah daripada mana-mana lah. And mungkin ada segmen lain yang saya buat, saya bercerita saja. And insyaAllah kita akan ada Kim Jeb reaction, insyaAllah. Okay, so sampai sini saja video kita pada kali ni. Mungkin satu cerita saja sebab dah panjang dah ni. Okay, jangan lupa tekan button like, share and subscribe supaya saya lebih bersemangat untuk buat video. Macam saya cakap, jin itu wujud, hantu itu pemikiran, tetapi janganlah leka kerana mereka ada di dalam Al-Quran. Bye bye, Assalamualaikum. Janeh.